Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبني ابن عباس، فقال له عبد الرحمن بن عوف: إن لنا أبناء مثله. فقال: إنه من حيث تعلم. فسأل عمر بن ابن عباس عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. فقال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. قال: ما أعلم منها إلا ما تعلم. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu selalu mendekatkan Abdullah bin Abbas di dalam majlis dia. Tuan-tuan, hadis malam ni nak cerita kepada kita tentang satu orang yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa dia ni, tuan-tuan? Abdullah bin Abbas, ataupun lebih dikenali dengan nama Ibnu Abbas, dia sepupu Nabi. Pak dia Al-Abbas, pak penakan Nabi. Beza dia dengan Nabi 50 tahun. Hari Nabi wafat, umur dia baru 13. Nabi wafat umur 63. Masa tu Ibnu Abbas umur 13. Different umur mereka 50 tahun. Dia satu orang hebat. Yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi ini satu manusia hebat.
Dia satu orang ulama, dia satu orang alim, dia satu orang ilmuwan dalam Islam, dia satu orang yang faqih, yang cukup faham tentang Islam, dan dia satu orang ahli tafsir yang diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beranak sewaktu Bani Hashim tengah kena boykot dengan kafir Quraisy. Kita belajar sirah, kita dah tahu dah cerita macam mana kafir Quraisy pernah pulau, pernah boykot Bani Hashim. Dia lahir ketika itu. Kejadian itu berlaku 3 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dia pernah dipanggil Al-Bahru. Kita baca kitab ni Bahrul Madhi. Bahru maksud dia apa? Laut luas, lautan luas. Abdullah bin Abbas pernah dipanggil Al-Bahru. Dia dipanggil Al-Bahru kerana ilmu dia melaut luas. Pada masa pemerintahan Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dengan Sidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, masa pemerintahan dua khalifah ini, Abdullah bin Abbas dijadikan reference, dijadikan tempat depa rujuk masalah. Masa pemerintahan Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma, pada masa pemerintahan dua orang ini, Abdullah bin Abbas dibenarkan oleh pemerintah untuk keluar fatwa. Hebat dia ni. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid, satu riwayat daripada At-Tabari dengan isnad yang hasan, mengatakan ketika mak dia, mak kepada Abdullah bin Abbas ini Ummul Fadl, ketika mak dia Ummul Fadl binti Al-Haris tengah mengandung kepada Abdullah bin Abbas ini, mak dia pun tak tahu kata dia mengandung. Dia berjalan dekat dengan Hijr Ismail, Kaabah Hijr Ismail hak melengkung sekerat tu. Waktu mak dia berjalan di situ, Nabi SAW doa ada dekat Hijr Ismail. Nabi panggil, ya Ummul Fadl, wahai Ummul Fadl, mai sini sah. Nabi kata, Nabi kata dekat mak dia, Nabi kata, wahai Ummul Fadl, kamu tengah mengandung, Nabi kata, dan kamu sedang mengandung satu anak laki-laki, dan anak ni apabila lahir esok, Nabi kata buat mai ke aku. Mak dia yang kata Ummul Fadl ini, bila dengar Nabi SAW kata macam tu, dia kata tak kot. Dia kata kita lah ni duduk dalam keadaan di mana orang-orang laki-laki Quraisy tidak bercadang untuk dapat anak dalam tempoh masa ni. Dia kata, jadi dia kata tak mungkin aku mengandung. Tapi Nabi SAW kata, Nabi kata kamu mengandung, Nabi kata, dan kamu mengandung anak laki-laki. Bila lahir, bawa mereka. Tentu boleh rujuk benda ni di dalam kitab Majma' Az-Zawaid, riwayat At-Tabari tentang kisah ini. Betul dia mengandung dan betul dia melahirkan anak laki-laki. Dibawa anak itu kepada Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi SAW, Nabi dukung dia. Abdullah bin Abbas yang baru beranak ni, Nabi dukung dia dan Nabi tahnik dia. Nabi ludah dalam mulut dia dan Nabi doakan kebaikan untuk dia. Dan Nabi kata budak ni akan menjadi satu orang yang cerdik, bijak dan cerdas. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Benda ni disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, dhammani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadrih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu al-hikmah. Dalam satu riwayat lain dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, 'allimhu al-kitab. Bila dibawa mai dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dukung dia, Nabi dukung Abdullah bin Abbas ini. Nabi doa dekat dia, Allahumma 'allimhul kitab. Nabi kata, ya Allah, jadikanlah budak ni alim Al-Quran. Makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas timbul sebagai satu orang ulama hebat di dalam tafsir Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terbalik kepada hadis mula tadi. Dia kata, Ani bin Abbasin qal, daripada Abdullah bin Abbas dia kata kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yudni Ibn Abbas. Umar bin Al-Khattab ketika dia jadi khalifah, dia duk panggil Abdullah bin Abbas ini dekat dengan dia untuk diminta pendapat, untuk dibuat rujukan dan sebagainya. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf, salah seorang daripada sahabat Nabi yang juga termasuk dalam 10 orang yang jamin syurga, iaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Apabila dia tengok Sayyidina Umar duk panggil Ibnu Abbas ini, duk panggil mai join dalam kalangan orang tua-tua. Sayyidina Umar orang tua, dan dia dilingkungi oleh sahabat-sahabat lain yang juga tua-tua, orang senior. Tiba-tiba Sayyidina Umar duk panggil Abdullah ibnu Abbas yang budak ni, duk panggil mai join dalam kelompok orang tua. Jadi orang tua-tua ni ada sebahagian rasa macam tak apa selesa, rasa macam tak apa selesa. Macam kita hari ni lah, bila bulan Ramadan kita sembahyang tarawih, kita panggil budak-budak yang hafal Quran mai jadi imam. Budak bayar cucu kita mai duk jadi imam. Kita duk semayang ni belakang ni, kadang-kadang bukan kita pandang rendah kat budak ni dah, tapi budak. Jadi kita semayang ni, budak ni baca sedap, tapi budak. Nak pergi panggil ustaz kat dia pun tak gamak, jadi duk panggil budak. Orang tanya masjid apa siapa jadi imam? Ada lah daripada Gilang lah, tu imam pun ada juga, tapi ada daripada ambil budak-budak. Dia panggil budak-budak, tak panggil tu imam, nak panggil tok macam mana kecil. Macam tu punya perasaan. Bukan tak respect, bukan tak hormat, bukan, tapi budak-budak. Abdurrahman bin Auf, apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu duk panggil Abdullah bin Abbas, duk mai masuk dalam kalangan hak senior-senior, dia dalam kalangan orang tua-tua ni, Abdurrahman bin Auf ini dia ada sikit rasa galat, maka dia voice out benda ni, dia suarakan benda ni. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf, maka kata Abdurrahman bin Auf, dia kata, inna lana abna'an mithlah. Abdurrahman bin Auf kata kepada Sayyidina Umar, dia kata, ya Amiral Mu'minin, dia kata, anak aku pun bayar dia ni, anak aku pun bayar dia ni. Dia hang duk panggil dia main masuk, tak selesa. Faqala, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, innahu min haitsu ta'lam. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata, dia ni yang duk nampak budak, yang duk nampak dia ni bayar anak hang ni, innahu min haitsu ta'lam. Dia ni macam mana yang hampa semua sedia maklum, hampa semua tahu, dia berilmu. Jangan duk tengok umur dia, jangan duk tengok kecil dia, jangan duk, dia ni satu orang yang berilmu, dan benda ni semua orang tahu. Sayyidina Umar
tanyalah siapa pun yang ada dalam masyarakat kita ni, orang kenal Abdullah bin Abbas ini. Daripada cerita tadi, daripada cerita mak dia mengandung dia, mak dia pun tak tahu lagi. Nabi tahu dah. Nabi kata, ya Ummal Fadl, hang tengah mengandung, yang hang kandung tu anak jantan, esok beranak, buat mai kat aku. Nabi kata, bila buat mai, Nabi tahnik dia, Nabi belah mulut dia, Nabi doakan dia, Nabi minta supaya dia dijadikan Allah ulama yang alim di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran. Dan ternyata makbul doa Nabi, dia jadi ulama tafsir yang hebat. Cerita ni Sayyidina Umar kata, bukan aku tahu, hampa pun tahu. Kata Sayyidina Umar, innahu min haitsu ta'lam. Dia ni alim, dia berilmunya, dia ni hampa pun tahu. Fasa'ala Umar ibn Abbas an hadhihi al-ayah. Maka Sayyidina Umar pun depan semua orang, dia tanya kepada Abdullah bin Abbas ini tentang sepotong ayat. Ayat apa? Firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Cuma kata dekat dia, ya Ibn Abbas, bagi tahu dekat kami apa maksud ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila tiba pertolongan Allah berjaya. Apa maksud ayat ni? Takkan orang harap tak tahu apa makna ayat tu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini bukan soal apa makna dia, tapi di sebalik ayat ni apa cerita dia. Faqala, kata Abdullah ibnu Abbas, dia kata ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab apa? Dia kata ayat idza jaa nasrullahi wal fath, bila turun ayat itu bermakna ajal Nabi sudah dekat. Hak kita duk tahu tu selapis, dia pi berapa lapis. Bukan cerita idza jaa nasrullahi wal fath, bukan maksud dia bila Allah hantar mai pertolongan kita semua berjaya, bukan maksud tu. Tapi di sebalik ayat itu kata Ibnu Abbas, bila Allah buat turun mai idza jaa nasrullahi wal fath, maknanya Nabi sudah dekat dengan tarikh wafat dia. Bila Islam sudah berjaya, Nabi tak perlu lagi. Bila Islam sudah diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada tugas untuk Nabi. Nabi sudah bawa Islam letak di satu tempat yang tinggi. Kerja Nabi sudah selesai. Maknanya apabila Allah buat turun ayat ni, ajal Nabi, tarikh wafat Nabi sudah dekat. A'lamahu iyahu, kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat tu sekaligus Allah nak bagi tahu dekat Nabi, kerja kamu sudah selesai, bermakna ajal kamu sudah dekat. Bila Ibnu Abbas habaq macam tu, qala Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab kata apa? Dia kata ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Sayyidina Umar kata aku pun tak tahu bila turun ayat tu makna kata ajal Nabi sudah dekat, aku pun tak tahu. Tapi Allah buka hikmah, kebijaksanaan kepada Ibnu Abbas. Dia tahu bila turun ayat tu maksudnya kerja Nabi sudah komplit, Nabi sudah dekat dengan ajal dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia dan betul-betul duduk dengan Nabi 30 bulan aja. Ibnu Abbas dia dan betul-betul duduk belajar daripada Nabi ni betul-betul 30 bulan aja. Dia betul-betul close dengan Nabi. Kelebihan dia apa dia? Pasal dia sepupu Nabi, dia duduk dalam keluarga Nabi, so close dia, rapat dia dengan Nabi ni bukan rapat sahabat saja, rapat keluarga lagi. 30 bulan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga kan semua dia korek ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia menjadi orang hebat, sehinggalah disebut Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma, orang faham ini sahabat besar dan ini alim Quran yang amat sangat, dan alim dia ni adalah bersebab musabakkan kepada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 14. Muka surat 57. Muka surat 57, bab ma jaa fil habbati sauda. Itu bab yang datang pada menyatakan tentang habbatus sauda. Syekh Marbawi terjemahkan habbatus sauda. Al-habbatus sauda ini dengan nama jintan hitam. Jintan hitam. Ketahuilah saudaraku, adalah habbatus sauda itu adalah biji-biji halus yang hitam warnanya. Asal habbatus sauda ni dia biji halus macam jintan lah. Dulu masak pakai jintan hitam, jintan putih tu, dia macam tu punya partikel. Serbuk halus itu warna hitam. Itu asal dia. Hari ini dia dah transform jadi macam-macam. Ada yang ditransform dalam bentuk kapsul habbatus sauda, ada yang ditransform dalam bentuk biji-biji macam Mesir duk buat, anak-anak kita duk bawa balik main ni. Tapi itu semua asal dia daripada habbatus sauda, biji-biji kecil yang berwarna hitam. Ketahuilah saudaraku, habbatus sauda itu adalah biji halus warna hitam, lebih kurang sebesar biji lenga, dia kata. Dudaklah lenga, betul tak? Ditanya ayah dia, ayah apa biji apa? Biji lenga, ayah dia kata. Biji apa? Biji lenga, ayah dia kata. Biji apa? Dia jadi macam iklan tanya burung murai tu. Burung apa? Pak dia kata burung murai. Tak kita tanya burung apa? Burung murai. Dia main macam tu. Pasal dia tak tahu. Biji lenga, dia kata. Maka pada jintan hitam ataupun habbatus sauda itu ada banyak khasiatnya dan ubat-ubatannya. Oh, dia ada banyak khasiat dalam habbatus sauda itu. Terkadang faedahnya dengan sendirinya sahaja, yakni tidak campur apa benda lain. Habbatus sauda ni tidak perlu dicampurkan dengan benda lain. Semata-mata habbatus sauda tu makan sudah membawa manfaat, dia kata. Sudah ada khasiat dia. Dan terkadang-kadang berfaedah dengan campur benda lain. Kadang-kadang campur dengan benda lain pun boleh jadi ubat juga. Janji mau ada dia, mau ada habbatus sauda, begitu. Maka syarak ada berpesan suruh lazimkan memakan habbatus sauda itu, seperti mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bihadhihi al-habbati sauda fa inna fiha shifaan min kulli da'in illa sam wasam al-maut. Dia kata, diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lazimkan oleh sekalian kamu memakan ini biji-bijian habbatus sauda. Nabi kata alaikum, biasakan. Biasakan kalau boleh tiap-tiap pagi bangkit tidur, sebelum keluar pergi kerja, sebelum keluar pergi cari rezeki, satu camca madu habbatus sauda. Nak cantik lagi, perkemas dengan minyak zaitun pula sikit. 3 ni pagi-pagi. Kena air sikit, satu camca madu habbatus sauda, minyak zaitun. Makan yang tu, bismillah, keluar pergi kerja. Pasal apa? Nabi SAW kata alaikum bihadhil habbati sauda. Nabi kata biasakan makan habbatus sauda ini. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, biasakan makan habbatus sauda, kerana sesungguhnya ada pada habbatus sauda itu syifaan min kulli da'in. Dalam habbatus sauda itu ada penyembuh daripada segala penyakit.
illa sam, melainkan penyakit as-sam. Dan as-sam itu ialah maut, mati. Mati tak ada ubah. Kita macam mana saya boleh mati ni? Saya tiap pagi duk makan habatus sauda. Memang habatus sauda dia tak jadi ubat kepada mati. Mati sampai time jalan. Makan habatus sauda ke, handuk makan minyak zaitun ke, handuk telan madu lebah ke, handuk kena madu tualang sebotol sekali makan ke apa ke, sampai time dia tutup minsui, habis. Dia bukan ubat kepada nak elak mati, bukan. Dia ubat kepada segala penyakit lain kecuali mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Buraidah dan daripada Ibni Umar dan daripada Aisyah, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih, hadis kuat. Baik, habbatus sauda itu boleh jadi ubat kepada selsema pula. Dia kata orang selsema, ataupun hari ini kata orang rasedung. Rasedung tu macam selsema lah. Bangkit pagi aja, mula-mula satu taman nanti dengar dia bersin. Bangkit pagi, dia jijak aja lantai bilik ayam, asyum dia bagi satu taman jaga habis semua. Pasal apa? Pasal orang rasedung ni dia punya sensitif dia apa dia? Nombor satu sejuk, nombor dua debu, nombor tiga udang hak orang duk syok makan ni dia tak boleh makan. Ni rasedung. Dia bersin ni sampai hidung macam nak tercabut pi. Dia bersin ni sampai biji mata jadi merah menyala merenyam. Ini penyakit. Okey, penyakit kampung panggil rasedung. Dalam bahasa orang yang mengaji tinggi sikit dia kata sinus. Penyakit sinus. Dia kata apa? Habbatus sauda boleh dijadikan ubat kepada penyakit itu. Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, ambillah habbatus sauda itu, rendang ataupun goreng atas dapur. Dia suruh goreng habbatus sauda, dia suruh rendang, kemudian punjut di dalam satu perca kain. Punjut, tahu punjut apa? Adabi apa? Sup punjut. Punjut tu apa? Punjut lah. Ambil satu benda, ikat dengan kain tu, bagi jadi bulat tu dia panggil punjut. Dia kata ambil habbatus sauda, goreng. Tak payah apa minyak, apa ni minyak Seri Murni ke apa, tak payah. Rendang dia saja. Habbatus sauda bubuh dalam belanga, mantah-mantah lalu tu, tak pakai minyak apa, goreng dia bagi panas. Bila dia dah panas dah, ambil perca kain, balut habbatus sauda tu bagi jadi punjut, bagi jadi satu bungkus tu, dan dicium selalu akan dia. Ambil lagu duk cium. Itu untuk ubat apa? Orang kuat bersin, selsema, sinus ataupun rasedung. Saya nak jual ubat pula nampak macam ni. Begitu. InsyaAllah hilang penyakit itu selamanya, dia kata. Okey. Ya. Baik. Dan boleh juga dia kata punjutkan habbatus sauda itu yang tiada bergoreng. Kalau tak mau goreng pun tak apa, ambil habbatus sauda itu bungkus dalam kain saja, dia kata, kemudian digantung ke leher orang yang kena penyakit itu. Ambil habbatus sauda itu, ikat, buh di tengkok, gantung, dia kata. Ni bukan tangkai, yang ni ubat. Dia kata ni apa hidup mengajak syirik pula dia ni. Bukan, ini bukan tangkai, ini buat ubat. Sama macam orang duk beli apa tu, hak boleh duk sumbat dalam hidung tu, apa dia panggil? Duk tarik macam tu. Tengok dia ni ke duk kena dadah ke apa ke, duk tarik. Kawan sesama. Dia kalau tak buat lagu tu, hidung dia blok, dia nak menyawa tak boleh. Samalah daripada beli benda tu di farmasi, ambil habbatus sauda bungkus, cium, sama. Dan ini bukan tangkai. Masalah. Dia kata habbatus sauda itu boleh jadi ubat kepada sakit gigi. Sakit gigi pun boleh. Kata Khazwini, ini nama orang. Kata Khazwini di dalam Ajaibul Makhluqat. Ini kitab
Ajaibul Makhluqat, yang tulis ni dia ni nama Khazwini. Dia kata masak habbatus sauda itu dengan air panas di atas api yang direbus. Ambil habbatus sauda, buah dalam satu bekas, buah ayam, rebus. Dia kata. Kemudian ambil ayamnya, kumuk-kumuk, nescaya hilang sakit gigi. Habbatus sauda, buah dalam ayam, rebus. Ayam tu sekali lagi kumuk. Kumuk, loh, sakit gigi hilang insya-Allah. Dia kata lagu tu. Istimewa pula jika direbus dengan kayu sonobar. Dia kata nak karan lagi, ambil kayu sonobar, campur sekali rebus. Kayu sonobar ni kayu apa tuan-tuan? Kayu pokok pine. Pokok pine. Pokok pine ni pokok apa? Tak tahu. Pokok pine tuan masuk internet, Google, tengok pokok pine, tengok image, dia keluar gambar apa, yang tu lah pokok pine. Kayu tu ambil, campur dengan habbatus sauda, dia kata lepas tu buat apa? Boleh buat ubat sakit gigi, rebus dan kumuk-kumuk dia. Macam itulah dia kata habbatus sauda ini juga boleh mematikan kutu-kutu anjing dan sebagainya dalam rumah. Direbuskan dia, kemudian dipocikkan dalam rumah rata-rata dan sebagainya. Macam-macam kegunaan habbatus sauda ini. Baik. Dan tengok bawah tu bab fi syurbi abwabil ibil. Ini tajuk baru, dia nak cerita tentang minum air kencing unta. Minum air kencing unta. Dia kata ini bab yang datang pada menyatakan minum air kencing unta bagi ubat sesetengah penyakit. Ini dia nak abang ubat, lalu tak lalu tu bab lain. Tapi yang ni ubat. Ketahuilah saudaraku, air kencing unta harus diminum akan dia. Kalau lalu kita pergi umrah, mereka bawa kita pergi dekat Hudaibiyah, tempat belah unta tu, kita duk terkam-tangkap laban susu dia. Ada orang terkam pergi tangkap air kencing dia? Tak ada. Lepas baca malam ni, tak tahu apa nak jadi. Dia kata apa? Dia kata air kencing unta itu harus diminum akan dia. Apakala ada ia dijadikan ubat. Bila dijadikan ubat, harus digunakan air kencing unta ni sebagai ubat. Dia kata. Bermula dalil atas harus meminumnya sebagai ubat itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas anna nasan min Urainah qadimul Madinah fajtawauha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya ada beberapa orang Badui daripada kabilah yang bernama Urainah. Okay, tuan-tuan tengok dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim misalnya, dia sebut mereka ni Bani Uqlin, Ain Kaf Lam, Uqlin. Uqlin ini adalah daripada kabilah Urainah, sama. Kalau dia kata Bani Uqlin dengan kabilah Urainah, orang yang sama. Orang yang sama. Mereka ni Badui, duduk kawasan pedalaman, remote area. Duduk dengar cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kononnya Muhammad ini orang ikut dia ramai. Jadi semua teringin nak pergi tengok yang kata Nabi Muhammad ni macam mana dia ni. Teringin nak tengok. Satu hari dia pakat-pakat. Dalam riwayat Muslim kata samaniatan, 8 orang daripada Bani Urainah ini, yang kata Bani Uqlin ini 8 orang. Dia mai ke Madinah, mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang mereka itu ke Madinah dengan hal keadaan mereka itu lapar. Orang susah, Badui susah. Mai ke Madinah, bila sampai ni lapar. Maka minta makan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bagi makan akan mereka itu. Dan ditidurkan mereka itu di tepi Masjid Madinah itu. Dah mai tengok susah, miskin, lapar, Nabi jamu mereka makan semua.
Dah main malam, nak tidur pula, nak tidur tang mana, Nabi suruh mereka tidur di tepi masjid, di tepi Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Nabi kata hampa tidur sini. Maka sudahlah kena udara negeri Madinah itu, yang udaranya huduh menjadikan mereka itu sakit. Madinah tuan-tuan, sampai hari ini pun kalau kita pergi dalam bulan 11 hujung bulan 12, cuaca dia macam mana? Sejuk. Kan tuan-tuan masuk dalam Facebook, tengok syarikat-syarikat travel ni duk iklan umrah musim sejuk, dia tulis itu bulan 12, umrah musim sejuk. Maksud dia apa? Masa tu Madinah especially sejuk. Sejuk dia ni hari ni lah, hari ni zaman kereta, motor, bas, lori banyak dengan asap diesel duk keluar berkepui ni pun, cuaca pagi kalau musim sejuk dia boleh pergi 7 darjah Celsius. Bayangkan zaman Nabi tak ada pencemaran alam ni, tak ada. Cuaca cukup cantik pada masa tu. Kalau sejuk dia ni boleh pergi sampai berapa? Wallahu a'lam. Tentulah lebih sejuk daripada 7 darjah yang kita duk rasa hari ni. Puak ni, puak Bani Auckland ataupun Bani Urainah ini, mereka main daripada kawasan panas, mereka tak pernah kena sejuk. Bila mereka main Madinah, main masa sejuk, tak boleh tahan dengan cuaca sejuk ni, tak boleh tahan, demam. Ni adik-beradik tuan-tuan, kawan-kawan tuan-tuan, jiran-jiran tuan-tuan yang pergi Mekah tahun ni, cuaca panas ni lah, ni panas. Lagi nak main musim haji ni, dijangka cuaca boleh mencecah 50 darjah Celsius tahun ni. Lah ni pun kalau tuan-tuan cek weather, cek cuaca di Mekah, subuh 40. Ni tuan-tuan cek lah ni, cuaca waktu subuh 40. Tuan-tuan boleh bayang cuaca waktu zuhur, dan nanti main 45, 46, dan dijangka menjelang musim haji ni, nak sampai time wukuf ni, dia boleh pukul pergi sampai 50. Dia kalau sejuk, dia ekstrim sejuk. Kalau dia panas, dia ekstrim panas. Kalau sejuk, dia sangat sejuk. Kalau dia panas, dia sangat panas. Kalau orang yang tak biasa dengan perubahan cuaca macam ni, sakit. Kalau sejuk sangat tak biasa, kulit jari pecah. Dalam kursus haji daripada pesan, suruh bawa krim Nivea, suruh bawa minyak apa, suruh sapu. Pasal apa? Pasal sekali dia sejuk ni, dia sejuk-sejuk tengok jari pecah, kaki pecah, dia cuaca. Bani Urainah ni yang kita dah baca hadis ni, Bani Urainah tak pernah kena cuaca sejuk macam ni. Bila dia sampai di Madinah, kena Madinah cuaca sejuk, demam mereka ni. Maka mereka pun mengadu akan sakit mereka itu kepada Nabi SAW. Bila dah sakit, pergi cari Nabi SAW, mengadu, ya Rasulullah, kami sakit. Bila dilihat oleh Nabi SAW hal keadaan mereka yang demikian itu, berikhtiarlah Nabi SAW nak memberi segar dan memberi sehat kepada mereka itu. Daripada doa, ya Rasulullah, kami sakit ni, demam. Kata hadis tu, faba'athahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibilis sadaqah wa qala ishrabu min albaniha wa abwaliha. Maka diutuskan mereka itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kawasan bela unta zakatnya. Okey. Bila orang nak bayar zakat, orang mai jumpa Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, ini zakat unta yang kami bela. Nabi ambil unta tu, Nabi hantar pergi di satu tempat, di sana ada orang jaga, ada gembala duk jaga unta tu. Bila puak Bani Urainah yang demam ni mai mengadu dekat Nabi daripada demam, Nabi suruh mereka pergi ke kandang unta tu. Nabi kata, hampa pergi dekat kandang unta zakat ni, hampa minum susu unta tu dan minum air kencing dia. Nabi suruh macam tu. Dan dia kata unta-unta itu dipelihara jauh daripada Madinah.
Macam hari ni pun Hudaibiyah, kawasan outskirt, orang putih panggil kawasan pinggir Madinah. Dia tak belah dalam pekan Madinah ni, dia pergi keluar sikit. Kalau kata Kuala Lumpur, dia pergi belah di Rawang, di Sungai Buloh. Itu dia panggil outskirt Kuala Lumpur. Di sana abang nanti jumpa ada kandang orang duk belah unta zakat. Pergi jumpa kawah duk belah tu, habang kat dia kata Nabi hantar hangpa suruh mai sini. Habang kata Nabi suruh minta susu unta dan juga air kencing unta. Hangpa minta dan minum, Nabi kata. Dan sabda Nabi SAW kepada mereka itu, apabila kamu sampai di sana, maka duduklah di sana sehingga sehat. Nabi kata macam tu. Minum oleh sekalian kamu akan susu unta itu, dan minum akan air kencingnya. Nabi suruh begitu, supaya sembuh penyakit sekalian kamu itu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Tuan-tuan, hadis ni sebenarnya adalah hadis yang kontroversi. Dia kata hadis ni adalah hadis yang kontroversi, kerana kalau tuan-tuan tengok di dalam riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim, dia ada sambung cerita tu. Dalam riwayat Muslim kata Nabi suruh mereka pergi habaq dekat kawan yang belah unta tu. Nabi hantar kami mai, Nabi suruh minta susu dengan air kencing unta untuk kami minum, untuk nak jadi ubat kami sakit. Dalam riwayat Muslim dia sambung, dia kata fasahhu, lepas mereka minum Allah bagi mereka sihat dan dah. Dia minum susu unta tu, dia minum air kencing unta tu, Allah kembalikan sihat kepada mereka ni, 8 orang ni sihat. Faqatalur ra'i. Dalam hadis Muslim kata apa? Bila sihat, otak mereka dah mula fikir lain. Wih, mereka tersempoi ke unta ni? Dengan minum susu dengan air kencing dia ni, sakit punya teruk tadi ni, dandan sihat ni. Otak dah jalan kotor dah. Nampak sempoi juga unta ni. Faqatalur ra'i. Dia pembunuh penggembala unta itu. Tuan tengok yang kata manusia. Manusia ni pasal apa pergi jadi macam ni? Pasal apa manusia ni jadi macam ni? Bila dia susah, dia ingat Tuhan. Bila Tuhan bagi dia senang, dia lupa. Pasal apa manusia jadi macam ni? Sakit, pergi cari Nabi. Nabi habang kata pergi sana, minum susu dengan air kencing unta, insya-Allah hampa sihat. Dia pergi minum, Allah izinkan dia sihat. Otak dan jalan kot lain, dia bunuh penggembala unta itu. Ra'i, maksudnya penternak unta tu. Dia bunuh dia. Wa qaradu al-ibil, dia samun semua unta-unta ada tu, nak balik kampung mereka. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang depa buat ni sampai khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lari mai habaq dekat Nabi, depa kata ya Rasulullah, ingat tak 8 orang Bani Urainah, Bani Uqlin yang mai jumpa baru ni? Depa mai jumpa Nabi, masuk Islam di depan Nabi. Lepas itu Nabi bagi makan, bagi minum, bagi apa kat mereka. Nabi suruh mereka tidur di pinggir Masjid Nabawi. Tiba-tiba mereka sakit, Nabi suruh mereka pergi kat tempat belah unta, suruh minum susu dengan air kencing unta. Allah bagi mereka sihat balik. Mereka kata ya Rasulullah, Tuhan tahu dah apa jadi kat mereka ni? Nabi kata apa jadi? Mereka sudah bunuh penggembala unta kita. Mereka samun semua unta-unta ada yang dia ni duk belah. Dia report benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atha fi atharihim. Nabi segera kumpul satu pasukan orang. Nabi kata, pi jejak depa ni sampai dapat. Aku nak depa ni semua. Nabi tegas tuan. Benda yang melibatkan jenayah dan sebagainya Nabi tak akan lepas. Nabi tu reform satu pasukan. Nabi kata hampa lah ni juga pi jejak mereka ni ke mana mereka pi. Aku mau mereka semua dibawa mai ke depan aku. Fa udriku, kata di dalam hadis riwayat Muslim,
Dia kata fa'udriku, maka dijumpai dan didapati depa ni semua. Pasukan Nabi pi dapat nak lari macam dengan unta meneru nak balik ni. Ni perangai Kasim Baba. Bila dah dapat dah cara nak buka pintu gua, Nya Insing mata kajip guruk buka, masuk tengok 40 penyamun punya harta dok ada dalam tu. Dia bukan kutip emas, perak, segala apa saja, sampai tayar spare tak ada bunga pun dia ambil. Dia nak buah telori, dia nak balik. Tuan tengok ada gambar tu, tak ada, balik saya pergi tengok. P. Ramlee buat cerita Ali Baba ni, dia ni memang nampak dah ramai tidak ada macam ni menjelang akhir zaman ni. Nampak? Dia main tamak, dia main haloba, dia main tak boleh kontrol diri, dia main jadi hilang segala pedoman hidup. Dia nak cekau, hak duk ada dah ni tak habis makan, lagi nak cekau lagi. Ini benda jadi kepada Bani Urainah ini. Allah dah bagi kesembuhan daripada sakit. Dia dah teringat nak bunuh kawan yang gembala unta. Tidak cukup dengan itu, dia samun semua unta ni. Apabila mereka ni dapat ditangkap, dibawa mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'a bihim, maka dibawa mai mereka ni ke depan Nabi, fa amara bihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya diambil tindakan ke atas mereka ni. Apa tindakan dia? Faquti'at aydihim wa arjuluhum. Nabi kata yang pertama, ini kes bukan curi, ini kes samun. Dia tak sama, tuan-tuan. Curi dalam Islam dia kata apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan, kalau sabit kesalahan cukup bukti saksi semua ada, potong tangan. Tapi dalam kes samun, bukan ayat tu. Dia pakai ayat lain, ayat 33 surah Al-Maidah. Itu peruntukan untuk kes samun. Samun ni maksud dia apa? Depan-depan ambil. Itu samun. Curi maksud dia apa? Benda tu duduk dalam tempat yang tersimpan elok, tak nampak mata dan sebagainya, dan kawang ni pun naik rumah sengap-sengap, di waktu buka-buka punggah-punggah jumpa, ambil orang lari. Itu curi. Samun depan-depan pergi ambil. Untuk kes samun, Allah kata innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu. Allah kata orang samun ni adalah orang yang mengisytiharkan perang kepada Allah dan Rasul. Samun ini jenayah lebih berat daripada mencuri. Sebab mencuri dia tidak mencederakan orang, dia naik sengap-sengap pergi ambil barang dia lari. Tapi samun duduk depan-depan dia rabut ambil. Maka orang yang buat jenayah secara terang-terang macam ni, depa ni allazina yuharibuna Allah wa rasulah. Depa ni adalah orang yang mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Wa yas'auna fil ardi fasada. Quran kata, dan orang ini adalah orang yang menyebar luaskan kerosakan di atas muka bumi. Mereka ni orang yang buat kerosakan di atas muka bumi terang-terang tunjuk. Orang kata tanglang. Dia tanglang, dia terang-terang tunjuk jahat dia ni. An yuqattalu. Quran kata apa? Kalau semasa dia samun itu dia bunuh orang, maka dia dibunuh. Samun ni dia boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang dia apa? Dia bawa parang, tuan-tuan. Dia nak samun kita duk buat tamu bagi, dia parang kita, putih tangan sebelah, tak mati. Tapi ada yang dia samun, kita duk lawan dia radak perut 6 kali, mati. Bagi kes samun yang menyebabkan kematian kepada orang yang kena samun, maka dia dibunuh. Quran kata. Au yusallabu, ataupun lepas dibunuh, disalib dia di satu palang kayu. Nak buat contoh kepada orang, ini penyamun. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun dipotong tangan dan kaki berselang. Potong tangan kanan, kaki kiri. Au
yunfau minal ardi, ataupun buang daerah, ataupun setengah orang terjemahkan sebagai penjarakan dia. Dia dah tak boleh duduk dalam masyarakat. Ini orang jahat. Zalika lahum khizyun fid dunya. Tuhan kata pada dalam Quran, hukuman itu adalah khizyun, satu penghinaan Allah kepada dia di atas dunia. Patut tak patut tuan-tuan jatuh hukum macam ni kepada orang jahat ni? Patut. Tapi malangnya dalam masyarakat kita hari ini, Tuhan habaq benda ni dalam Quran. Kita kata hukuman ini zalim. Kita lupa orang yang dia buat zalim tu. Dia pi samun kawan tu, dia pi bunuh kawan tu, dia pi tetak kawan tu, kawan yang mati sudahlah harta kena samun, dia tinggal anak bini, bini jadi janda, anak jadi yatim piatu, hidup jadi susah dengan tiba-tiba. Kita lupa kepada orang yang dia buat. Kita duk kesian ke dia hak jahat ni. Di ketika itu kita rasa kita lebih pandai daripada Allah. Allah kata macam ni punya hukuman dalam Quran, kita kata hukuman itu zalim. Kita lebih pandai daripada Allah dalam nak menentukan hukuman. Sebagai hadiah kepada kita yang berasa pandai ni, sebagai hadiah, apa jadi hari ni tuan-tuan? Jenayah jadi ni sampai kita naik takut. Duk ajar kereta, duk tunggu traffic light, Syekh ni mai tepi, ketuk cermin kereta. Kita ingat pun dia nak tanya jalan nak pergi rumah siapa, kita pun buka. Ni dia bagi pistol atas kepala. Bukan satu kes, bukan dua kes, hak duk jadi dalam Malaysia. Di United States, di Amerika, tak usah sembang lah jenayah ni. Every second, setiap satu second ada orang kena bunuh. Itu negeri orang putih. Ni negeri kita, negeri orang Islam. Dia duk main macam ni lah ni. Nak main curi lembu. Ni raya haji nak dekat ni, jaga baik-baik. Siapa belah lembu mu jaga baik-baik lah. Ya Allah. Dia nak main curi lembu. Dia duk halau lembu. Lembu duk bunyi. Ni tuan-tuan lembu. Turun pergi tengok, kena tetap. Mati dia anak tangga. Hang nak curi lembu, curi. Bila yang hampir tetap orang tua ni, apa cerita? Tiba-tiba nak pergi ambil tindakan dekat penyamun yang bunuh tuan punya lembu ni, bangkit orang ramai pakat pertahan penyamun ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengoklah apa jadi kepada manusia apabila manusia rasa dia lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau sekiranya hak kita baca ni hadis, tuan-tuan boleh buat pandai tanya. Habis kuliah lagi tuan-tuan, ustaz minta mohon, hak ustaz abang tadi tu, hadis tu sahih tak? Boleh lagi tanya, ada soalan boleh tanya lagi pasal hadis. Hadis ni ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada munkar, ada maudhu', ada macam-macam. Boleh tak tuan-tuan nak tanya, ustaz ni tadi ayat apa ustaz baca ni? Ayat 33 surah Al-Maidah. Ayat tu sahih tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah dah kata begitu hukum dia, maka begitulah hukum dia. Tak mau siapa pergi tunjuk lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kes Bani Uqlin ataupun Bani Urainah tadi ini daripada ditangkap dan dibawa mai kepada Nabi SAW, Nabi jatuh hukum. Nabi kata apa? Potong tangan dan kaki berselang. Kalau tangan kanan, kaki kiri, Nabi kata. Dan yang paling kontroversi hadis ni, yang saya kata tadi hadis ni kontroversial, yang paling kontroversi ni apa dia? Hadis ni kata apa? Wasumira a'yunuhum, dan dicongkel biji mata mereka. Nabi memerintahkan supaya 8 orang Bani Uqlin ataupun Bani Urainah ini dikorek biji mata macam Piramli dalam ibu mertua aku. Yang tu pasal apa? Pasal bini dia tato mata teriak sampai buta, berubat bagi elok, celek biji mata, nampak bini dia. Tengok bini dah jadi bini orang lain.
Malah dia duk tengok garpu dengan cenca di dinding tu, dia duk nampak, dia korek je mata dia. Mungkin tuan-tuan, mungkin Piramli ada baca hadis ni. Mungkin idea seramai. Nabi SAW perintahkan supaya Bani Urainah ni yang tadi mai masuk Islam depan Nabi, lepas tu Nabi bagi makan, Nabi bagi tempat tidur apa semua, bila sakit Nabi suruh pergi minum susu dengan ayam kencing unta, kemudian sehat, bila dah sehat tiba-tiba lupa diri, pergi bunuh penggembala unta, pergi samun unta-unta ni semua lari, biar dapat tangkap. Nabi jatuhkan hukum kepada mereka ni apa dia? Dipotong tangan dan kaki dan dikorek biji mata. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka di dalam website tentang hadis ni, punya banyak website yang anti-Islam menggunakan hadis ni untuk hantam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dia kata Muhammad was too barbaric. Barbaric ni maksud dia apa tuan-tuan? Barbaric. Apa nak kata? Itu kata bahasa orang putih ni kemah. Kalau kita terjemah dia jadi cayak. Dalam website yang anti-Islam ni dia kata apa? Muhammad ni, dia ni was too barbaric. Sangat zalim, kejam dan tidak bertamadun. Begitu. Oh, dia bunyi macam mocor ni, pung-pung-pung. Kan? Mereka kata Nabi Muhammad ini barbaric, satu orang yang zalim, kejam dan tidak bertamadun. Dan Muhammad ini unfair. Mereka kata unfair ni apa tuan-tuan? Bukan funfair. Unfair ni maksudnya telah berlaku tidak adil kepada Bani Urainah ini. Dia tulis macam tu. Mereka tu, you just imagine, cuba hang bayangkan, mereka ni badui. Mereka mai jumpa Nabi, mereka masuk Islam. Takkan dengan sikit kesalahan mereka pergi tu. Mereka ni baru masuk Islam. Dia kata takkan dengan kerana sikit kesalahan hampir jatuh hukum sampai korek biji mata. Mereka duk pegang tang korek biji mata tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, Islamic scholars, orang-orang yang alim dalam agama Islam, jawab benda ni. Salahkah apa yang dibuat oleh Nabi? Tidak salah. Pasal apa tak salah? Pasal Nabi buat bukan dengan fikiran dia, tapi Nabi buat berdasarkan kepada perintah Allah di dalam Al-Quran. Dipotong tangan kanan kaki kiri, ayat 33 surah Al-Ma'idah yang kita baca tadi. Ni yang korek biji mata pasal apa? Kerana penggembala unta yang mereka bunuh tu, mayat ditemui dalam keadaan dua-dua biji mata mereka congkeh. Quran sebut qisas di dalam Islam ni. Qisas. Mata dengan mata, hidung dengan hidung. Maka oleh kerana penggembala unta yang susah miskin, yang mencari rezeki, membelah unta ni, hampa bunuh dia dengan cara yang cukup zalim dan kejam, maka hampa juga dikenakan hukuman yang setimpal. Qisas tu makna dia apa tuan-tuan? Setimpal. Kalau tidak sebab mereka korek mata penggembala unta, mata mereka tidak akan dikorek. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun hadis tentang Bani Urainah ini kemudiannya telah dijadikan satu modal oleh golongan yang anti-Islam untuk nak hantam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu sama dia kata apa? Summa nubidhu fi syamsi hatta matu. Kemudian depa ni Bani Urainah ini dilempang ke tengah panas sehinggalah mereka mati di terik matahari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hari ini punya masalah apa tuan-tuan? Kita hari ini punya masalah, kita tak boleh nak terima perintah Tuhan. Ini masalah kita. Kita punya isu lah ni
bila dibacakan hadis, ada terlintas dalam hati kita rasa macam mungkin zaman Nabi boleh bola, tak boleh. Ada. Kita duduk main macam tu. Tapi bila diberitahu kepada kita ini ayat Quran yang suruh hukum potong tangan dengan kaki berselang ni, ayat Quran. Bila dah habaq ayat Quran pun hati duk rasa berat lagi. Duk rasa kalau buat ada nak boleh ni, nak pakai ayat ni. Itu masalah kita. Maka kita highlight macam-macam benda. Hari ni tuan-tuan boleh tengok, ya Allahu Akbar. Bila bercakap pasal hukum Islam, ramailah orang agama. Maka dia bercakap apa? Kita tak boleh jalan benda ni pasal orang ramai kita tak faham. Kita dengar benda tu. Ada kata kita kena settle masalah ekonomi dulu. Semua orang nak bagi senang, tak ada orang miskin susah, tak ada orang kebuluran. Ada kata kita hari ni, masyarakat kita ni majmuk, susah. Ada yang kata kalau kita buat juga sat lagi backfire. Nanti apa kita buat juga, tengok benda ni pergi jadi macam mana ke, backfire, makan diri kita balik. Akhirnya Islam dilihat sebagai satu agama yang tak elok dan sebagainya. Macam-macam kita dengar. Macam-macam kita dengar. Selagi mana hati kita ada ingat ini perintah Allah dan mesti kena buat, insya-Allah kita selamat. Tapi kalau kita duk bagi alasan tadi ni, duk bagi tu dengan niat benda ni tak sesuai nak buat, kita dalam bahaya. Apa yang saya nak abang kat tuan-tuan ialah apa? Sebagai orang Islam, apa juga yang ada dalam Quran yang bersabit dengan hadis yang sahih, kita mesti ingat kata hak tu paling baik. Hak tu paling baik. Kita tak mau komen apa tentang apa perintah yang Allah suruh. Dalam masa yang sama, kita kena terang dekat semua orang, bukan sahaja kepada orang bukan Islam, juga kepada orang Islam. Kena terang bagi mereka faham undang-undang Islam ini baik sebenarnya. Pasal apa? Allah mengenakan hukum yang kita nampak macam sadis. Pasal apa? Pasal Allah nak benteras benda ni daripada jadi dalam masyarakat. Musim raya tuan-tuan, kalau tuan-tuan potong kiri laluan kecemasan, tuan-tuan tahu compound dia berapa? 2,000. Siapa kata 300? 2,000. Musim perayaan, kalau tuan-tuan langgar lampu merah, 300, tak ada korang. Tuan-tuan tak pakai tali pinggang keledar, 300, tak ada korang. Tuan-tuan over speed limit, kena speed trap, 300, tak ada korang dalam season perayaan. Tapi kalau tuan-tuan potong di laluan kecemasan, compound 2,000. Boleh tak tuan-tuan kata, apa sampai 2,000, aku gaji pun 1,200 ya? Pasal apa pihak berkuasa impose undang-undang itu, kenakan 2,000? Pasal apa? Pasal itu kesalahan besar. Kalau depan sana ada berlaku kemalangan, ambulan nak pergi tolong kawan yang terlibat dalam kemalangan tu tak boleh pergi kerana geng potong laluan kecemasan ni. Dengan kerana tu, sana sudah jadi macam-macam cerita. Maka wajar tak wajar orang yang potong laluan kecemasan dikenakan kompaun 2,000? Wajar tak wajar? Wajar. Demikian hal dengan orang yang samun orang. Dia samun, dia cederakan, dia parang, dia bunuh orang yang dia samun tu. Wajar tak wajar dia dihukum bunuh? Wajar. Pasal dia bunuh orang. Wajar tak wajar dipotong tangan kanan dan kaki kiri dia? Wajar. Pasal apa? Pasal dia guna parang masa samun tu, dia tetak tuan punya harta tu. Kenapa kita tak tengok kewajarannya? Kenapa kita duk tengok daripada sudut yang negatif? Kita duk kata undang-undang ni barbaric. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akibat daripada sikap kita ni apa jadi? Kita hidup dalam ketakutan. Kita ni hidup dalam ketakutan.
takut harta kena curi. Tuan-tuan tak berasa apa ke bila tuan-tuan masuk masjid, tengok ada satu notis di dinding masjid, pastikan kenderaan tuan-tuan dan perempuan dikunci, jangan letak barang berharga di dalam kereta. Bila kita baca tu, kita rasa apa tuan-tuan? Tak selamat. Tak selamat. Habis-habis kuliah semayang Isya, habis semayang Isya, turun-turun pergi dekat kereta, cermin cermin tepi pecah berderai. Nauzubillah min zalik. Kita tak maulah jadi macam tu, tapi banyak masjid duk kena macam tu. Pipi Allah, cermin penumpang depan pecah terpeluhung. Pasal apa? Pasal ada satu beg plastik kain telekung bini dia tinggal tu. Bukan tinggal gelang emas, bukan tinggal iPhone 6 Plus, bukan tinggal benda berharga, tinggal satu beg plastik yang dalam beg plastik itu ada kain telekung. Tapi yang kata pencuri ni, dia tengok beg plastik, dia tak ingat dalam tu kain telekung, tapi dia ingat apa? Tak ada benda berharga dalam tu. Kata perang, kata pecah, hanggau ambil, buka kain telekung, balin terus. Dia balin terus kain telekung tu. Punca dia pasal apa? Pasal kita memandang hina kepada hukuman yang dicadangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bagi mai benda-benda macam ni dekat kita. Kes samun, Allahu Akbar, everywhere, anytime boleh berlaku kes samun. Kes bunuh menjadi-jadi, anak bini kena rogol, anak luar nikah makin ramai, buang bayi sana sini dan sebagainya. Fenomena menuduh, memfitnah dan sebagainya berleluasa seperti tak boleh dikawal. Kejadian tembak sana sini duk dengar dan sebagainya. Semua benda ni jadi pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak minta tolong dengan Allah. Bila kita tak minta tolong dengan Allah, jadilah apa yang jadi pada hari ini. Sangat menyedihkan. Ditambah lagi ni, Tuhan dia bomai lagi dekat kita ni, apa dia? Masyarakat Islam hari ini hidup di dalam kecelaruan dan kekeliruan. Ni kita hari ini. Jadi celaru, jadi keliru. Yang kekeliruan itu membawa kepada kita sama kita pecah belah. Pecah belah. Pecah belah politik satu, pecah belah mazhab satu, pecah belah aliran pemikiran satu. Ni hadu ada depan kita lah ni, bercakaran sama sendiri, sama-sama ustaz, sama-sama ilmuwan agama, berbalah dan saling mengumpul followers masing-masing. Dia ni bawa satu aliran fikiran, dia cari followers dia. Dia ni pun form satu pasukan, cari followers dia. Antara ustaz ni dengan ustaz ni pun duk lawan hantam dengan aku, followers sama followers, duk berperang dalam Facebook. Allahu Akbar. Apa punya malapetaka ni nak main dekat kita hari ni? Yang menjadi korbannya siapa tuan-tuan? Tuan-tuan yang menjadi korban. Yang menjadi korban tuan-tuan. Mai masjid pun jadi keliru. Hak tak mai ni haru biru lah. Hak duk mai masjid ni jadi keliru. Hubungan antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam jadi tak cantik. Ni kita hadap peringkat umur 60 70 lah ni. Cuba bayangkan kita 50 tahun dulu, kita boleh duduk sekampung dengan China, dengan India, kita tak ada buruk sangka kat dia, dia tak ada buruk sangka kat kita. Kita ada hormat dekat dia, dia ada hormat dekat kita. Tapi hari ni sudah tidak ada. Bukan semua, tapi duk jadilah, dia duk jadi. Dia makin duk merebak benda ni. Prejudis, buruk sangka dan berbagai-bagai lagi. Golongan yang nak mengambil kesempatan atas agama,
yang nak exploit agama menjadi-jadi. Buat meniaga pun nak sangkut dengan agama juga. Saya jual ayam goreng, yang ayam ni dengan Quran 30 juzuk. Apa hal ayam goreng dengan Quran 30 juzuk? Apa hal? Hal dia hal meniaga. Hal meniaga. Awak kalau bersaing secara terbuka tak boleh ke? Tak, tanpa melibatkan Quran 30 juzuk. Lah ni jual madu lebah, tak apa lagi. Esok dia jual sarang lebah, yang lebah ni pun dengar Quran juga. Buat produk jual pun, produk ni pun nak kena sangkut juga dengan agama sikit. Nampak tuan-tuan? Kesudahannya apa dia? Kesucian Islam juga yang dicemari. Kesucian Islam yang tercemar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapalah yang nak boleh tolong kita untuk meredakan benda-benda ni semua? Saya, tuan-tuan, bila tak ada kuliah ni, saya duduk di rumah, saya tengok YouTube, saya tengok kawan-kawan saya duk ceramah, duk mengajak sana sini. Kadang-kadang dia main kuih lama, dia kuih kosot. Dia jadi kuih kosot. Kita tengok awak lah dia ni sampai macam ni, tengok awak lah dia ni sampai macam ni. Pasal apa perbezaan yang kita cari dan kita nak highlight? Pasal apa persaudaraan itu tidak diutamakan? Dia main tak syok, tuan-tuan. Dia main jadi tak syok. Kita nak kalau boleh orang Islam, jumpa orang Islam ni hati lapang, terbuka, seronok ni saudara kita. Kita tak mau tengok dia ni ekor mata, tengok dia ni ingat macam-macam dalam kepala. Tak mau benda ni semua. Pasal apa? Pasal kita lemah. Bukan saja di Malaysia, dalam dunia orang Islam hari ini lemah. Jangan ditambah kelemahan ini. Segera cari satu formula macam mana orang Islam boleh balik jadi saudara, jadi kawan, boleh hidup secara harmoni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah kita ni kita tak nampak Allah. Itu masalah kita. Kita mahjub, kita terhijab daripada nampak Allah. Bila kita sakit, kita pergi klinik ambil ubat. Bila kita lega, kita tak nampak yang bagi lega tu Allah. Kita duk kata klinik tu bagus. Kita terhijab. Bila kita berjaya, kita tak nampak Allah yang bagi kejayaan tu kat kita, tapi kita duk nampak kerana kita kerja kuat, kita berjaya. Terhijab. Bila kita jadi kaya, kita tak nampak kekayaan tu Allah bagi. Kita duk nampak kita jadi kaya ni kerana kita gigih. Bila Allah bagi kat kita bini, anak-anak yang baik-baik, kita tak nampak itu anugerah Allah kepada kita. Kita duk kata kita lah parents of the year. Kita yang berjaya didik anak-anak kita sampai jadi macam ni. Bila kita kena himpit dengan masalah, kita cari orang minta tolong. Bila kita terlepas daripada masalah, kita duk sebut kawan tu lah tolong kita. Kita tak nampak sebenarnya Allah yang melepaskan kita daripada masalah tu. Dia tolong kita, cukup dengan kita terima kasih kat dia. Terima kasih kat Allah lebih besar lagi. Pasal Allah sebenarnya yang lepas kita daripada masalah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung tengok hadis Bani Urainah tadi tentang hukum ayak kencing ni. Bila Nabi SAW utuskan mereka mereka minum susu dengan ayak kencing unta dan mereka pun lega. Hadis yang kita baca takat tu aja. Tapi dalam riwayat Muslim sambungan tak saya baca tadi. Baik, masalah dia kata ayak kencing unta tu betul-betul suci kah? Itu perbincangan. Pasal apa Nabi suruh pergi minum susu dan ayak kencing unta? Awak ayak kencing unta tu suci kah? Tidak najis kah? Itu persoalan dia. Kata Qistilani,
dan telah mengambil hujah orang yang mengatakan suci ayat kencing unta itu dengan nas hadis yang dibaca tadi. Oleh kerana Nabi suruh pergi minum ayat kencing unta, maka sebahagian ulama kata ayat kencing unta tidak najis. Begitu. Dengan nas hadis tadi dipegang oleh golongan ini, dan Nabi SAW sendiri yang menyuruh mereka minum ayat kencing unta, maka dikiaskan atasnya suci ayat kencing segala binatang yang halal dimakan dagingnya. Ada sebahagian ulama dia kias pula lagi, oleh kerana ayat kencing unta tu tidak najis, boleh diminum, maknanya kawan-kawan unta, siapa dia kawan-kawan unta? Lembu, kebau, kambing, ni semua kawan-kawan dia. Kawan dalam erti kata apa? Binatang yang halal dimakan. Kalau ayat kencing unta boleh diminum, ayat kencing lembu, ayat kencing kambing, ayat kencing kebau, ayat kencing kebau balak, semua boleh minum. Pasal yang ni semua juga adalah binatang yang halal dimakan dagingnya, kata sebahagian ulama. Maka inilah qaul Imam Malik dan juga Imam Ahmad dan Muhammad bin Al-Hasan daripada Abi Hanifah. Dan inilah juga yang dipegang oleh Ibnu Khuzaimah dan oleh Ibnu Munzir dan oleh Ibnu Hibban dan Ar-Ruyani daripada mazhab Syafi'i, dan ialah qaul Asy-Sya'bi dan Atha dan An-Nakhai dan Az-Zuhri dan Ibnu Sirin dan juga As-Sawri. Ramai ulama yang pegang macam tu. Dia kata kalau ayam kencing unta boleh diminum, maknanya binatang-binatang yang halal dimakan daging dia, ayam kencing binatang ni juga tidak najis. Mereka ni pegang macam tu. Baik, dan telah mengambil hujah oleh Ibnul Munzir dengan bahawasanya tidak diengkarkan oleh ahlul ilmi akan orang-orang yang jual tai kambing beladah dia masuk mai di sini. Dia kata kalau ayam kencing kambing, kambing tu binatang yang halal dimakan daging dia. Kalau ayam kencing dia pun tidak najis, tai kambing pasal apa pula nak jadi najis? Dia kata maka jual tai kambing untuk buat baja juga tidak salah, dia kata. Maka berjual tai kambing di pasar mereka itu dan memakai orang dahulu hingga sekarang akan air kencing unta itu pada buat ubatnya, dia kata. Maka itulah menunjukkan atas suci benda ni semua. Sebab itu cara istimbat, dia panggil cara mengambil hukum daripada hadis. Begitu. Baik. Masalah ayam kencing unta dan lainnya semuanya najis, dia kata. Kata Qistilani di dalam Irsyadus Sari, dan telah berjalan Imam Asy-Syafi'i. Ini mazhab kita. Mazhab kita. Apa kata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama kata apa? Bahwasanya ayat kencing semuanya najis. Hadis tadi kata apa? Hadis tadi kata Nabi suruh Bani Urainah pi minum susu dan juga ayam kencing unta. Tapi Imam Syafi'i kata apa? No. Dia kata ayam kencing najis. Imam Syafi'i kata macam tu. Melainkan barang yang dimaafkan daripadanya. Melainkan ada nas kata benda tu boleh, hak tu boleh. Jangan pergi duk rawit habis lembu, kambing, kebau apa semua, jangan. Okey? Dan telah ditakwil mereka itu akan hadis dalam masalah itu harus minum kerana buat ubat. Imam Syafi'i. Tuan-tuan nampak tak? Mazhab kita, mazhab Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni dia sangat apa nak kata? Sampai duk kenyah itu dah tak boleh nak kata lagi. Dia sangat detail dan sangat menghalusi tentang hukum. Dia tak lepas sebarangan. Yes, dia kata hadis. Dia pun baca hadis tu. Memang Nabi suruh Bani Urainah pergi minum susu dengan ayam kencing unta. Dia kata tetapi ayam kencing najis. Dia kata kecuali dia buat tu. Kecuali satu ada nas, yang kedua kerana nak buat ubat. Saja-saja macam malam ni lagu nak kena ayam kencing unta tak boleh. Tak boleh. Malam ni lagu cari mereka kata ada kedai Arab batang mana kot ni, tanya. Pergi sekali lagi order nasi mandi kambing satu, sekali dengan kata ke Arab tu bol apa pula dia ni, nak abang ni nak abang balik hadis ni,
albaniha wa abwaliha, abwal baul lubang Arab tu gitu kejut. Baul jamal tarik. Minta apa? Ayak kencing unta tarik macam tarik ayak kencing sekali. Jangan. Saja Imam Syafi'i kata apa? Najis. Kecuali kalau sekiranya dengan tujuan untuk nak berubat, itu cerita lain, dia kata. Maka tiada padanya dalil yang menunjukkan atas harus pada lain daripada waktu darurah. Waktu darurah ni waktu apa? Waktu sakit nak berubat, itu darurah, keadaan darurat saja. Nak pergi kena ayak kencing unta, pergi Madinah buat umrah ke buat haji ke, mereka bawa satu trip, satu rombongan pergi sampai ke Hudaibiyah, tempat mereka belah unta. Lagu tu kat Arab belah unta tu apa? Tunjuk tarik juga. Imam Syafi'i kata tidak harus benda tu, hanya dibenarkan untuk tujuan perubatan. Dan bermula hadis, dia kata Ummu Sulaim yang diriwayatkan di sisi Abu Daud, kata dia innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama 'alaiha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sembuh umat aku daripada apa-apa sakit dengan barang yang diharamkan. Ada satu hadis riwayat Abu Daud, dan ini hadis sahih. Imam Syafi'i pegang hadis ni. Allah tidak akan jadikan benda najis menjadi ubat yang menyembuhkan umat aku. Nabi sebut benda tu. Allah tidak akan menjadikan benda najis menjadi ubat kepada umat aku. Itu hadis dia. Bahwasanya Allah tiada menjadikan sembuh umat aku pada barang yang diharamkan ke atasnya. Bermula ini hadis ditanggungkan akan dia atas waktu ikhtiar. Kalau waktu biasa, najis tidak akan jadi ubat. Adapun pada waktu suntuk, maka harus ya. Tu dia silap tu, dia kata maka haram ya tu, tuan-tuan perbetul, maka harus ya. Kalau dalam waktu sakit, tuan-tuan, ada orang pernah telefon saya pukul 2 pagi, menangis. Ustaz, dia kata, ni bapak saya dekat ICU hospital. Bapak saya kencing manis kronik. Masuk wad pun dah lama. Ni kritikal. Doktor minta anak-anak bagi permission, mereka nak masukkan insulin. Tapi doktor hospital tu kata insulin ni, minta maaf, saya kena habaq. Doktor Islam, insulin ni najis, dia kata. Kalau kata sains setuju, saya bubuh. Kalau tak setuju, terpulang, dia kata. Sorak dia ada. Anak telefon mai, Ustaz ni macam mana ni? Orang menangis sambil bercakap, sambil menangis, menangis. Ayah saya ni orang semayang, Ustaz. Ayah saya ni hidup dia kira masjid 5 waktu, Quran ni hari-hari dia baca. Allahu Akbar. Macam mana saya nak sign surat nak bagi benda haram masuk badan dia? Nampak? Ini dia beritahu apa? Dalam waktu darurah, dalam waktu suntuk, benda tu harus. Boleh. Pasal apa? Pasal tidak ada alternatif lain kepada ubat tu. Kalau ada alternatif lain, pilihan lain daripada ubat yang katanya haram itu, tak boleh pakai ubat yang haram tu, kena pakai yang lain. Tapi kalau tidak ada pilihan melainkan itu sahaja, maka dalam keadaan yang macam tu harus dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sama dengan kes apa ni 2-3 hari ni, kes apa? Vaksin. Kan? Vaksin. Sebab orang tak erti pun nak pergi buat cakap pandai ni masalah kita. Bagus TV ambil apa? Sahibus Samahah, Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ini orang bagus, tuan-tuan. Ini betul-betul bagus punya orang. Dia bachelor daripada Universiti Madinah. Dia buat masters daripada Universiti Jordan.
Dia buat PhD di Malaysia. Beranak tahun 67. Muda lagi. Tahun 67. Tapi dia buat style macam orang tua-tua macam tu. Tapi dia trusted person. Satu orang yang boleh dipercayai. Daripada dulu. Dia bukan jenis kaki ni tak. Dia bagus. Dia orang bagus daripada dulu. Dia orang bagus. Dia memang satu orang yang berdisiplin. Yang berpegang pada disiplin. Tuan-tuan baca. Saya anjurkan tuan-tuan baca. Dia ada buat artikel. Dia rajin duk tulis artikel Bayan Linnas. Dia duk buat daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Dia duk buat keluar artikel yang hal itu daripada hantam dia ni kes apa? Kes Pokemon Go. Dia awal. Dia apa? Dia tak tunggu benda ni dah dia teruk baru nak bercakap. Dia proaktif. Orang panggil dalam bahasa lah ni. Dia proaktif. Sebelum kita pun tak tahu lagi Pokemon Go ni, dia dah keluar dah. Dia dah keluar satu penjelasan tentang game ni dan dia menganjurkan orang Islam supaya jangan main. Bukan fatwa kata haram dah. Dia menganjurkan orang Islam jangan terlibat dengan game ni. Tuan-tuan tengok macam mana ni puan-puan ni punya duit sedekah dia. Sedekah tau. Allah, orang Penang kalau kata sedekah ni habis sedekah ni kira kena. Depa tulis, depa kecam dia dalam Facebook ni macam dia ni apa ni. Oh tuan-tuan, too much orang kita ni, too much. Hang nak kecam orang, hang tengok dulu siapa. Orang yang seikhlas. Kita tengok dia pun kita tahu dia ikhlas. Orang yang seikhlas, sahibus samahah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri ni, kalau hang pergi kecam dia, hang ni tak ada maruah punya orang. Dia tulis tuan-tuan, dia tiap patah perkataan yang dia nak tulis dalam tulisan dia, dia akan make sure perkataan itu tidak melukakan hati orang. Ni, dia orang macam ni. Dia very soft spoken. Soft spoken. Orang cakap lembut. Lepas dia keluar, orang pakai hantam dia. Lepas tu baru duk tahu sikit. Baru duk nampak. Rupanya game ini berbahaya. Bahaya macam mana tuan-tuan? Bahaya pasal kita mendedahkan rahsia dalam negara kita. Tapi oleh kerana dia mufti, orang anggap kata mufti ni tak tahu apa. Melainkan yang dia tahu buat tahlil, dia tahu baca Yasin malam jemaat, dia tahu baca doa selamat. Orang, setengah orang duk fikir orang agama ni bodoh sampai macam tu. Setengah orang bila sebut kata orang agama, dia duk faham kata orang agama ni bodoh. Tahu-tahu tengok apa jadi tuan-tuan? Presiden Putin nama dia. Presiden Putin ni siapa tuan-tuan? Presiden Soviet Union. Dia keluarkan arahan Pokemon Go diharamkan dalam negara dia. Pasal apa? Pasal dia mempunyai bukti kata melalui game ini CIA Amerika duk mengutip maklumat sesebuah negara. Bila Putin kata, baru orang baru mufti kita yang mulia ni kata, kita hantam dia. Bila Putin kata, baru apa punya orang kita ni? Kita bagi respect kepada orang yang sepatutnya. Itu lebih meletakkan diri kita di tempat yang mulia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia TV ambil untuk buat apa? Saya baru tengok dalam 2-3 hari ni keluar apa tentang vaksin ni. Saya apa dia saya sokong vaksin ke saya pro vaksin ke apa lah. Dia pun berdiri pegang tu, dia sokong vaksin ni. Kita bukan ahli dalam bidang tu, kita jangan cakap pandai. Vaksin ni apa? Pergi tanya orang yang pandai dalam bidang tu, bagi mereka terang kat kita vaksin ni apa. Kalau benda ni bagus, bagus. Kalau benda ni tak bagus, tak bagus. Bila orang yang ahli dalam bidang tu bagi tahu, kita terima dan kita pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ni dia masuk bab fi man qatala nafsahu bisummin aw ghairi. Tajuk yang cukup menarik. Tajuk ni tak ada yang tak menarik, semua menarik, tidak apa. Tuan-tuan kena main. Apa dia?
man qatala nafsah bisummin aw ghairih, cerita orang bunuh diri telan racun. Apa hukum dia dan apa dia akan kena di hari akhirat esok. Kemudian dia mai lagi pecahan ni, orang yang bunuh diri bihadid, dia guna besi, pisau, parang dan sebagainya, tikam diri, kerat pergelangan tangan, potong tengkok sendiri dan sebagainya, guna hadid, guna besi. Apa hukum dia dan apa dia akan kena hukuman di hari akhirat esok. Dan juga orang yang bunuh diri pi rabat tempat tinggi. Kalau dulu dia rabat gunung, dia terjun. Hari ini dia rabat jambatan Pulau Pinang, dia dive turun. Hari ini dia naik menara Twin Tower Petronas, dia terjun turun dan sebagainya. Apa hukum orang yang bunuh diri macam ni dan apa yang dia akan kena di hari akhirat esok. Dan lanjutan daripada hukum itu, kita akan tengok pengurusan jenazah orang-orang yang mati bunuh diri. Kita duk kerja mandi mayat, orang mai jumpa kita, tahu ustaz, minta tolong mati bunuh diri, tolong pergi urus. Boleh tak boleh kita pergi urus? Itu lanjutan hukum. Boleh tak boleh? Oh, bunuh diri, bunuh diri, minta maaf, terus ustaz itu belah piala ustaz, tidur tiar malam ustaz tak balik. Adakah boleh macam tu? Okey, tu mandi mayat, tu imam pula. Mai abang tu imam ni saat lagi kita simpan pukul lepas asar lah kata. Dia kata siapa dia? Ni ada ni dua lorong berapa apa semua. Tak dengar cerita pun. Dia bunuh diri, abang. Tu imam dengar bunuh diri, saya nak kena pergi rumah anak saya Kuala Lumpur. Terus tak cerita. Cungit pergi. Adakah macam tu? Dan dia akan bagi tahu kat kita Nabi macam mana. Nabi dulu, zaman Nabi pun ada bunuh diri, ada. Kita akan tengok siapa dia yang bunuh diri pada zaman Nabi. Dan apabila mayat dia dibawa mai, Nabi menghadapi mayat tu macam mana? Adakah Nabi mengimamkan sembahyang jenazah dia ni, ataupun Nabi pun pergi Kuala Lumpur juga? Ini dia kata apa? Implikasi hukum kepada satu kes yang berlaku. Bak dia tu satu, dia dengan Tuhan, dia nak kena settle panjang cerita. Bak kita hak hidup ni dengan dia ni macam mana? Dia akan main tajuk-tajuk ni semua, dan dia akan bagi tahu dekat kita perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang kes orang yang mati bunuh diri ini. Kemudian dia main pula tajuk fit tadawa bil muskir. Boleh tak boleh arak dijadikan ubat kepada apa-apa sakit? Arak. Kita misalnya batuk ni sampai macam nak reban dada ni, punya batuk. Makan ubat ni habis dah, sampai tak makan doktor aja lagi. Ubat ni semua makan habis. Mai satu orang kata ni, dia kata tak tahulah kuah abang. Alah, dia kata kuah abang aja teh hang lah nak ikut tak ikut domain macam tu. Kita pun nak cuak ubat ni. Dia kata betul-betul, dia kata kalau sampai tahap hang punya batuk ni, dia kata hang kena try buldog tu. Buldog dia apa kat kita? Secancar ya, dia kata. Cukup. Secancar ya. Boleh tak boleh? Itu tajuk yang akan datang. Lepas tu dia mai fi sa'ud wa ghairi. Cara berubat ni ada macam-macam. Dia ada cara sa'ud. Sa'ud maksudnya apa? Ubat makan dalam mulut. Dia ada juga cara makan ubat ni, cara ladud, titik laidung. Ubat jenis titik laidung. Dia ada juga ubat jenis hijamah, bekam. Bawah tajuk bekam ni pula dia timai pula tuan-tuan. Ya Allah, yang kata ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ni 940 orang. 940 orang. Yang kata bekam ni pula, dia kata kalau orang tu tak ada sakit apa, bolehkah bekam? Ataupun bekam ni hanya bagi orang yang ada sakit? Satu perbincangan. Dia main pula, bekam ni bekam tang mana? Ni tajuk akan datang ni.
Nak tumpuk atas kepala ke? Boleh tak boleh bekam atas bau, atas belikat? Boleh tak boleh bekam tengah belakang? Boleh tak? Nabi bekam tang mana? Dia akan beritahu kat kita. Dia akan beritahu pula kat kita. Bekam ni boleh buat anytime ke? Ataupun dia ada hari dia. Dia akan beritahu. Nabi buat, Nabi ada pilih dia punya hari. Dia ada masa, dia ada waktu, dia ada ketika dia nak berbekam ni. Dia main pula cerita alat nak digunakan untuk bekam. Oh, cerita panjang tuan-tuan. Lepas tu dia main pula tajuk pakai celak mata pula. Celak. Oh, tajuk ni pun menarik tuan-tuan. Ya Allahu Akbar. Tajuk celak aja pun nanti rasa macam nak baca ni malam ni. Tajuk celak ni menarik. Ya Allahu Akbar. Tak sangka tajuk yang macam ni saja Nabi habaq mai kat kita. Masya Allah, sangat menarik. Macam tu punya habaq. Oh, tak mai saya pergi cari pada rumah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Yang sedap. Bismillahirrahmanirrahim.